Alhamdulillah. InsyaAllah. Mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil kiram syarifin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil hakim wa qalbil al-jannah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu, kalau kamu akan berderajat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ittiba' wal hillah wa maqdadihi wa kulli sawabi isbaro. Nawati silakan Tuan Imam, sebenarnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, biasa surau, datang pasal surau, sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Lagi tuan, kita dapat bersama dan kita dah masuk tahun baru, tahun 2024 Masihi ya. Hijrah masih tahun yang sama lah, 1445 Hijrah. Jadi kitab kita ni macam mana nak baca yang apa tu takmir punya tu ataupun yang sambung tu punya. Macam sambung. Sambung kita sambung lah. Cuma yang dia lah, kalau nak baca sikit lah, jangan tak baca langsung. Baca sikit, lepas tu kita sambung punya. Kan, kalau tidak kan kita punya ni lama, tak lama kita tu tak pusing lah. Tak pusing lah kita apa. Kan? Boleh? Yang ini Ustaz, kalau saya cakap kalau kan, kalau kita baca yang hampir-hampir Ramadan so bulan, Ustaz dia kita Ramadan 3 bulan lagi. Ada ke itu Ramadan? Ada. Sekarang kita dah masuk Ramadan kan? Mesti kan? Mulai dah ni. Kalau kita nak baca sekarang boleh. Dan nak baca lah, nak campur semua tu lah pasal dah masuk Ramadan. Jadi maaf tu. Nak baca banyak juga ni kan? Ya. Tak, yang kitab je lah. Asal akidah ni sebenarnya isinya lebih kurang sama je dengan kita punya yang kita dah baca. Betul tak? Kurangnya isinya. Cuma pembahasan yang kita punya ni lagi banyak lah. Detail lah pembahasannya berbanding dengan jabatan buat ni.
Pasal yang ni kita pun tak kan. Ha? Tauhid ada rasa pada Apa dia? Lama. Tak lama ni. Tu betul. Tak lama kita teruskanlah. Tak berbaca pula. Cuma yang laporan yang online ni kan, saya letaklah kitab ni. asas akidah. Ya. Saya letakkan asas akidah. Laporan ni saya letak yang ni lah. Saya pilihlah mana-mana tajuk tu, saya masukkan. Boleh kan? Sekejap, saya check in dulu. Kata saya tak check in kan? Baik. Sampai muka surat apa? 256. Tersiap pada malaikat. Okey. Qala musannifun ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Kepercayaan pada malaikat, beriman pada malaikat, berarti kita wajib memiliki etikad dan keyakinan bahawa Allah SWT mempunyai makhluk yang halus, yang tidak nampak oleh mata kasar, manusia yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi ada makhluk yang dicipta Allah Ta'ala yang halus, yang tak nampak oleh mata kasar manusia lah. Kerana pandangan kita pun terbatas kan. Benda yang kasar yang nampak, benda halus tak nampak kan. Syaitan, jin kita tak nampak, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk nampak, itu lainlah saja tu. Jadi jumlah para malaikat itu tidak terhitung banyaknya, dan tidak pernah ingkar dan haka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah oleh kamu akan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman pada Allah, kita kena akur kepada perintah ayat ini. Mana dia minta pada kita, jagalah diri kita, anak-anak kita, cucu kita lah, keturunan kita kan, daripada bahan api neraka. So maksudnya ikut perintah Allah Ta'ala, solat, puasa, zakat, buat baik dan sebagainya kan. Yang mana api neraka ni bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Kemudian dalam neraka juga terdapatnya malaikatun, malaikat ghilazun shidasun la ya'sunallah. Ada malaikat yang keras dan kuat, mereka tidak pernah derhaka kepada Allah dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Okay? So mana dalam neraka tu pun ada malaikat yang tugasnya menyeksa lah orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan cuba-cubalah masuk neraka. Sebab ada orang minta masuk neraka. Okay? Orang ada minta masuk neraka. Yahudi pun ada juga, mereka juga minta masuk neraka. Kami akan disensor dalam neraka beberapa hari aja, dia kata. Yang lama tu dia kata orang Islam. Mereka sekejap aja. Itu dakwaan Yahudi lah. Kan? Yang disensor dalam neraka tu kami beberapa hari je. Yang selebih itu orang Islam disensor dalam neraka.
Itu dakwaan orang Yahudi. Tapi sebenarnya siapa yang paling lama? Tentulah orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Masuk orang Yahudi lah. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga mereka orang yang suka membantah perintah Allah Ta'ala, dan juga suka membantah perintah para Nabi dan para Rasul mereka. Itulah orang Yahudi. Okay. Kemudian, jadi para malaikat tidak makan dan minum seperti manusia. Dia punya berbagai-bagai keistimewaan sehingga dapat pula menjelma dalam rupa bentuk manusia. Dia dapat menjelma dalam rupa bentuk manusia, Masya Allah. Okay. Wahyu yang pertama diturunkan di mana? Di Gua Hira kan? Di Jabal Nur kan? Jabal Nur. Siapa yang pergi umrah hari tu? Pergi tak naik Gua Hira tu? Tuan pergi tak naik Hira? Oh, Hira naik? Tak pergi? Jabal Nur pergi tak? Pergilah, tapi tak naik atas. Saya tak pergi Hira. Kawan dia pergi panjat atas. Punyalah tinggi Jabal Nur tu. Kan? Suasana di Mekah ni dia berbatu-batu tu kan. Berbatu-batu. Berpasir dan berbatu lah. Pasir dan berbatu kan. Jadi bila kita pergi umrah tu macam mana lah kan. Para sahabat Nabi-Nabi dulu macam mana dia berjuang kan. Perjalanan jauh. Mekah Madinah pun 500 lebih kilometer kan. Jauh. Padang pasir, berbatu-batu kiri kanan. Air punya tegak jauh. Kan? Air pun jauh. Mekah ke Taif tu pun jauh juga. Nabi pergi berdakwah ke Taif, Masya Allah. Jauhnya, ya Allah. Dulu mana ada, tak ada kenderaan apa-apa. Sekarang ialah kereta api laju pun ada. Arab Saudi ada. Jeddah ke apa tu? Jeddah ke Madinah. Dia ada kereta api laju tu kan. Dulu mana ada kan. Dekat jalan kaki unta je. Jadi kita situ dapat bayanglah macam mana hebatnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua Hira tu pun tinggi. Gua Sur pun tinggi juga. Tengok. Kita tengok pada jauh lah. Punyalah tinggi Gua Sur. Pas takat tuan-tuan ni saya rasa pancit lah. Memang tak sampai ke atas lah. Saya mungkin tak sampai ke atas. Tengok dia punya tegak kan. Tinggi lah, tinggi pun tegak pula tu. Masya Allah. Baik, kemudian rupa bentuk asal malaikat itu hanya dapat dilihat oleh para Nabi dan orang yang dibukakan Allah Ta'ala akan hijab. Seperti malaikat Jibril kan, menyerupai dengan seorang lelaki lah, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak Islam. Dan malaikat juga pernah muncul menyerupai seorang manusia di kalangan para sahabat. Nabi juga ada masa tu mengajar tentang Islam, iman, ihsan dan sebagainya. Jadi dalam meyakini para malaikat ini ada beberapa perkara yang perlu diketahui tentang malaikat. Alam malaikat ini adalah alam yang paling luas dan besar. Faham? Alamnya luas dan besar. Setengah para mufassirin menyatakan bahawa alam ini 90% terdiri daripada warga malaikat. Nampak? 90% malaikat alam ini. 9% warga iblis. Nampak? 9% je. 9% warga iblis, syaitan dan malaikat. Dan malaikat pernah menawarkan bukit Uhud kepada Rasulullah SAW menjadi emas. Dan malaikat juga pernah nak menimpakan bukit kepada orang Taif. Warga Taif kerana menolak dakwah Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian hanya 1% di Malaysia.
Dalam kitab Qatrul Ghais fi syarhi Masalatil Abi Lais, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan malaikat punya berbagai-bagai tugas. Antaranya ialah malaikat Hablatul Arsy, malaikat pemikul arash. Malaikat pemikul arash, mereka adalah yang paling awal wujud. Arash adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar dan pusat kerajaan Allah Ta'ala. Ia dicipta daripada permata berwarna hijau. Arash dihiasi dengan 1000 cahaya setiap hari, dan tidak ada seorang makhluk yang mampu melihat arash Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menabiri arash dengan 70 tabir daripada cahaya. 70 tabir daripada cahaya. 70 tabir daripada kegelapan. 70 tabir daripada mutiara putih. 70 tabir daripada yakut merah. 70 tabir daripada zamrud hijau. 70 tabir daripada salji. 70 tabir daripada air. 70 tabir daripada air. Dan hijab yang lain yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala saja. Okey. So, berapakah jumlah malaikat pemikul arash? Ada sebut tak situ? Tak ada kan? Jumlahnya 8 lah. 8 malaikat yang memikul arash Allah Ta'ala. Kalau ada arash besar, tentulah saiz dia besar malaikat ni. Betul. Kalau malaikat tu besar, tentulah arash besar. Tak bolehlah arash tu besar, malaikat kecil. Tak boleh. Ini bukan cerita Superman. Kalau cerita Superman lain lah. Superman kecil tapi dia boleh angkat besar. Benda-benda besar Superman kan. Itu cerita movie lah. Kan? Cerita movie tu tak pernah tengok kan, cerita Superman. Dia boleh angkat benda yang besar. Sedangkan dia Superman kecil je. Tidak. Jadi saiz malaikat tentulah apa? Baik, kemudian malaikat Hafun, pengeliling arash. Rupanya ada malaikat mengeliling arash. Imam Wahab bin Munabih menyatakan di sekitar arash terdapat 70,000 baris malaikat. Di sekitar dia. Yang pemikul arash tadi 8 malaikat memikul arash. Dia memegang tiang arash, 8 malaikat. Kemudian di sekitar arash terdapat 70,000 baris malaikat. Mereka bertawaf mengelilingi arash sambil bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah. Di belakang mereka itu juga terdapat 70,000 malaikat yang berdiri sambil bertasbih. Dan di belakang para malaikat yang berdiri terdapat 100,000 malaikat yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sambil bertasbih. Setiap malaikat mempunyai jasad yang sangat besar. Nampak? Setiap malaikat mempunyai jasad yang sangat besar. Jarak antara sayap mereka ialah sejauh perjalanan 80,000 tahun. 80,000 tahun sayap dia, perjalanan dia. Bayangkanlah. Okey? Jadi di antara cuping telinganya sampai ke bahu, jarak perjalanan 400 tahun perjalanan. 400 tahun. Bayangkanlah macam mana besar saiz kan? Dia lagi besar daripada bumi ya. Dia lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari. Saiznya sangat besar kan? Kita ni orang kata macam kuman je lah. Macam kuman lah pada malaikat. Okay? Juga malaikat apa tu, malaikat maut kan? Malaikat maut ni kalau dia tengok manusia ni, dia seperti melihat makanan yang di dalam tulang. Malaikat maut tu dia melihat manusia ni, makhluk anak Adam ni,
diperumpamakan seperti melihat makanan dalam ulang, dalam talam. Kan? Gitulah. Jadi dia boleh menarik nyawa mana-mana yang dikenakinya lah dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut. Jadi ada menyatakan dalam kitab Syarah Sudur tu kan, ziarah kalam barzah tu paling tidak pun 7 kali lah. Sehari semalam 7 kali malaikat akan datang, malaikat maut datang tengok kita lah. Sehari semalam 7 kali dia datang tengok hati. Gitu. Hati gitu kan. Kalau dia mendapat perintah daripada Allah Ta'ala untuk menarik nyawa, dia tariklah. Kalau tak ada perintah, tak adalah. Tengok macam tu lah. Lepas tu dia pergilah. Malaikat maut. Baik. Kemudian malaikat rohaniyun. Malaikat yang berada di bumi. Warna mereka tersangat putih seperti mamar. Besarnya sejauh perjalanan matahari selama 40 hari. Besarnya sejauh perjalanan matahari selama 40 hari. Di ujung barisan mereka akan sampai pada malaikat yang mengitari arash. Tugas mereka bertasbih. Mana tugas malaikat ni? Bertasbih, bertakbir, bertahmid kan. Itulah rutin lah kehidupan para malaikat tadi. Jadi jika makhluk bumi mendengar mereka bertasbih, maka akan hancurlah bumi, makhluk bumi, kerana kedahsyatan suara mereka. Kita tak dengar suara dia. Kalau terdengar suara malaikat, tak tahu macam mana. Okay? Di Malaysia tak ada terdengar suara yang pelik-pelik kan? Kalau di luar negara ada terdengar suara yang pelik-pelik ni. Seperti terumpet lah, apa benda lah. Saya tak pastilah terumpet ni, suara terumpet ni sama ada real ke, betul ke, tak tahu lah. Tapi adalah kalau tuan-tuan rajin buka YouTube kan. YouTube. Ya. Kalau tuan-tuan rajin buka YouTube, tengoklah suara terumpet. Suara-suara yang pelik-pelik lah. Biasa di luar negara lah, di Malaysia tak adalah suara yang pelik-pelik macam tu. Biasanya suara-suara macam tu orang kata tanda kiamat. Tanda kiamat. Suara yang pelik-pelik. Wallahu a'lam lah. Jadi kan, sama ada itu suara malaikat ke, suara jin ke, dan sebagainya, tak tahu apakah suara yang sebenarnya, ataupun manusia yang buat suara itu ataupun tidak, pun tak tahu. Sebab tak nampak. Yang terdengar bunyi terumpet saja, tapi tak dengar, tak tahu siapa yang buat bunyi itu. Saya di luar negara lah, Malaysia tak ada. Baik. Kemudian malaikat Karabiyun, malaikat yang menjadi pemimpin pada malaikat yang selalu mengitari arash. Kemudian malaikat Safarah. Safarah, malaikat yang menjadi penghubung nabi-nabi, orang-orang soleh dengan Allah Ta'ala. Mereka ialah Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini namanya malaikat Safarah. Pada dia ada nama lain lah. Yang kita tahu ialah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan. Macam tu. Israfil yang menjadi sangkakala. Israel coba nyawa. Bila Israel datang memanggilkan, jasad terkubur di pembaringan, kan. Israel itu malaikat maut lah. Dia ada nama glamour, nama tak glamour dia. Betul tak itu? Bila Israel dia orang tak takut sangat. Bila maut, orang takut. Bila dengar malaikat maut, takutlah. Cabut nyawa kan. Bila sebut malaikat Israel, tak takutlah dia. Dia tak takut Israel. Baik, kemudian malaikat Hafazah, malaikat yang menjaga semua makhluk Allah Ta'ala, khususnya manusia dan jin. Jumlah mereka tersangat ramai.
Untuk seorang manusia, Allah Ta'ala memperuntukkan 20 malaikat. Nampak? Jadi setiap kita ada 20 malaikat yang menjaganya siang dan malam, sebagaimana hasar yang dibuatkan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan. Jadi kita pun ada malaikat hafazah yang menjaga kita kan. Ada malaikat yang menjaga pada apa tu? Pada lubang hidung kita, lubang telinga dan sebagainya. Supaya binatang tak masuk lah. Semut tak masuk. Kalau tidak kan tengah tidur semut masuk. Semut masuk lah hidung, dia tengok apa benda pelik ni kan, gitu. Dia tengok ni tak pernah korek pun hidung ni kata. Banyak tak hidung kata. Okay? Dia kadang-kadang tak macam mana, kadang ada juga semut yang terlepas masuk dalam telinga tu. Dia semut 20 mereka itu masuk yang mereka Safarah juga, Safarah juga. yang mana? Mereka apa tu itu masuk yang mereka Tak. Safarah lain. Safarah tu lah yang Jibril, Mikail, Israel kan? Termasuk yang ni ya? Tak. Ini yang Fazah. Mana 5-24 lah. Dia ada malaikat lagi lah. Malaikat apa lagi? Bukan akhir lagi. Dia ada 10 nama malaikat kan. Bukan akhir, Raqib, Atib. Apa lagi? Israel, Mikail, Israfil. Ada 20 ni lah. 20 tu malaikat lain, Hafazah. Oh, lainnya. Hafazah lain. Hafazah ni yang menjaga tubuh badan kita. Ramai dah. Memanglah malaikat kan ramai, banyak. Cuma tak nampak lah. Okay. Jadi seorang manusia, Allah Ta'ala membutuhkan 20 malaikat yang menjaga siang dan malam. Sebagaimana asal diriwayatkan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Sebabnya kita kena ada sifat malu. Kena ada sifat malu. Sebab apa? Ada malaikat yang perhati kita. Itu. Orang yang tak ada sifat malu, dia tak malu dengan malaikat. Kemudian malaikat katabah, yang kiraman katibin kan. Malaikat yang menulis apa yang di luh mahfuz. Ataupun Raqib Atib. Raqib Atib. Ataupun kiraman katibin. Menulis apa yang ada di luh mahfuz dan apa-apa yang dikenaki oleh Allah Ta'ala untuk ditulis. Betul tak? Gitu. Isyak apa? Dapat 23. Belum kan? Semuanya lagi. Baik. Soalnya selain itu ada juga makhluk Allah Ta'ala yang bersifat halus, seperti syaitan dan jin. Untuk itu kita lihat perbezaan antara syaitan, jin, manusia dan para malaikat. Syaitan dicipta daripada api. Semuanya derhaka kepada Allah. Jadi syaitan tak ada yang tak derhaka. Sebabnya jangan berkawan dengan syaitan. Syaitan tetap musuh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innahu lakum aduwwun mubin, kan? Semuanya ianya syaitan itu musuh kamu yang paling nyata. Sebenarnya dia sentiasa jadi musuh. Sama ada kita berkawan ke tak berkawan ke, dia tak musuh kita. Dia akan menarik sebanyak mungkinlah untuk menemani dia masuk dalam neraka. Ada lelaki dan perempuan. Syaitan pun ada jantan dan betina. Ada jantan dan betina lah. Lelaki perempuan macam tak sesuai lah. Betul tak? Ada syaitan jantan dan betina. Kan doa masuk tandas tu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal qaba'is. Betul? Syaitan jantan, syaitan betina kan? Tak elok dengan syaitan jantan dan betina. Semana syaitan ada jantan dan betina. Syaitan unsa, aku tak tahulah ada ke tak ada. Kan? Dan jumlahnya boleh bertambah. Boleh beranak pinak lah gitu kan. Sebab dia ada jantan betina, dia boleh berkahwin dia. Kan? Beranak pinak dia. Tidak akan mati sebelum datang kiamat. Nampak? Dia tak mati tu kan. Yang mati kita, dia tak mati bila-bila.
Sebab syaitan ada umur dia beratus tahun kan, beribu tahun umur dia. Kemudian sentiasa menghasut manusia agar berbuat derhaka kepada Allah. Kemudian berjanji menyesatkan anak Adam. Dia mana janjilah. Janjinya pasti. Pasti janji dia menyesatkan. Tak pernah janji yang baik. Semua janji yang tak elok ya. Kemudian bertubuh halus, merupakan makhluk yang dilaknat Allah Ta'ala. Kemudian jin. Jin dicipta daripada api. Jin pun dicipta daripada api. Ada yang taat, ada yang neraka. Jin ni beza dengan syaitan. Dia ada yang Islam, ada yang tak Islam. Tapi yang suka mengganggu ni yang tak Islam lah. Kafir ni memang suka ganggu. Biasanya ganggu perempuan lah. Yang banyak kena kacau dah. Jin ni kan perempuan. Lelaki tak ada kuat. Jarang lah lelaki. Tapi ada juga lelaki yang diganggu oleh syaitan. Bukan pada tak ada. Tapi majoritinya perempuan. Perempuan kan dia kata lemah. Memang sasaran lah kepada jin. Untuk mengganggu. Kadang-kadang dia menggunakan suara orang yang diganggu tu untuk berdialog dengan orang lain. Dia gunakan suara orang tu. Jadi kalau perempuan tu diganggu, dia gunakan suara perempuan tu untuk berdialog dengan kita. Kita suruh dia keluar, dia kata dia tak nak keluar. Sebab apa tak nak keluar? Memang dia dah duduk kat situ dia 20 tahun. Dan 30 tahun duduk kat perempuan tu, takkan aku nak keluar. Macam-macam lah dia punya psikologi dia. Supaya kita jangan menghalau dia keluar. Dia memerlukan makan minum. Apa tak? Macam Malaysia, dia pun perlu juga makan minum. Siapa yang dah pengaruh oleh jin tu, yang makan lebih tu kadang dia yang makan. Tapi orang tu pun kering. Orang yang dirasuk oleh jin tu, yang dimasuk ke sini, badannya tu kering, makan kuat. Tapi siapa yang makan? Jin lah. Jin tu yang makan tu. Sedap makan. Gemuk dia. Tapi orang yang diganggu tu kurus kering. Tulang dia nampak. Kulit dengan tulang dia. Tu jin bila kerja lah. Sebab apa? Dia pun perlukan makan dan minum. Sebahagiannya mati sebagaimana manusia. Cuma jin punya umur yang panjang. Jin yang panjang. Umur 1000 tahun. Ada 1000 tahun, 5000 tahun. Sebabnya bila kita halau dia keluar, dia tak nak. Kita nak keluar daripada badan orang yang ganggu tu. Dia kata, dia memang dia duduk kat situ lama dah. Lama dah situ, apa nak keluar kata. Kan? Gitu. Jadi jin juga adalah nisbah makhluk yang bertubuh halus, yang tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Tak dapat dilihat. Cuma kita hanya dapat berinteraksi dengan tubuh lah. Tubuh orang yang diganggu tu. Dia menggunakan suara orang yang diganggu. Kalau yang dirasuk tu perempuan, maka digunakan suara perempuan tu lah. Berdialog. Dengan kita lah orang yang merawat. Seorang yang merawat kan gitu. Perempuan yang diganggu terilah. Kemudian kalau siapa diganggu oleh jin ni, biasanya dia punya tubuh badannya kuat kan. Kuat. Kadang kita pegang sampai 10 orang pun tak boleh nak pegang. Dia lagi kuat pada kita lagi. Dia perempuan. Tapi sebab jin dah duduk badan dia, jadi dia punya tubuh badan tu kuat lah. Kita 10 orang pegang, kita boleh nak pegang. Baik, kemudian manusia cipta daripada tanah, iaitu menurut kejadian daripada Nabi Adam alaihissalam. Asal kejadian kita daripada Adam. Setiap jadi kepada tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian
anak-anak cucu Nabi Adam, cucu cicit dia kan berkembang melalui air mani lah. Pencampuran benih air mani lelaki dan perempuan. Maka jadilah anak cucu keturunan Bani Nabi Adam AS. Okay? Dan kita ni pun asalnya bersaudara. Kita ni asalnya bersaudara lah. Kita dengan orang non-Muslim ni pun asal bersaudara daripada Bapa Adam juga. Bapa Adam. Daripada datuk yang satu, nenek yang satu. Betul tak? Jadi, tapi disebabkan oleh syaitan punya kerja, maka jadilah manusia berpecah-pecah, pecah belah. Yahudi itu pun asalnya daripada anak cucu Nabi Adam juga. Dan Yahudi itu pun berasal daripada anak keturunan daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yaqub dia ada 12 orang anak. Masuklah Yusuf, Bunyamin dan sebagainya. Dan termasuk juga Yahuda. Yahuda tu yang keturunan Yahudi. Yahuda keturunan Yahudi. Kemudian Nabi Yusuf pula dia punya keturunannya sampailah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itulah keturunan orang-orang Arab. Orang Arabnya keturunan kan. Nabi Allah. Jadi. Baik, seterusnya ada golongan yang taat dan derhaka. Ada lelaki dan perempuan boleh bertambah melalui perkahwinan, memerlukan makanan minuman, rehat, tempat tinggal dan sebagainya, mati sebelum datangnya kiamat, bertubuh kasar. Artinya dapat dirasa zat tubuh badannya. Manusia lah. Malaikat dicipta daripada cahaya, semuanya taat dan patuh pada perintah Allah Ta'ala. Ini malaikat. Malaikat berbeza dengan yang lain, dengan jin, dengan manusia. Manusia ada beriman, tak beriman. Malaikat ni semua beriman, patuh dan taat pada Allah. Cuma malaikat tak ada nafsu. Dia tak ada malaikat betina. Malaikat jantan tak ada. Dia tak ada malaikat perempuan, lelaki tak ada. Dia tak punya nafsu. Kemudian tidak bertambah jumlah melalui perkahwinan. Jadi para malaikat tak perlu berkahwin sebab tak ada nafsu. Tak ada nafsu, apa nak kahwin? Betul tak? Yang ada nafsu ni perlu kahwin. Kenapa perlu kahwin? Untuk nak menjaga nafsu. Yang keempat, tak memerlukan makan, minum, tidur dan sebagainya. Tak akan mati sehinggalah hari kiamat. Bertubuh halus, artinya tak nampak oleh pandangan zahir manusia. Kemudian pekerjaan pegang malaikat beza-beza. Ada yang bertugas menjaga langit. Ada yang bertugas menanggung arash. Itu malaikat mengikut arash. 8 malaikat mengikut arash. Kemudian menjaga hal ehwal hamba Allah Ta'ala. Contoh yang menguruskan rezeki, dia suka kala, menurunkan rahmat, mengaminkan doa. Malaikat pun termasuk. Ada malaikat yang mengaminkan doa. Dia baca doa, dia aminkan. Malaikat mengaminkan doa. Kemudian daripada sekian banyak jumlah malaikat, yang wajib diketahui ialah pertama Jibril lah. Jibril kedua kepada seluruh para malaikat, tugas menyampaikan wahyu. Mikail tugas menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, seperti menurunkan hujan dan lain-lain. Jibril, Mikail, yang antara malaikat yang top lah. Jibril, Mikail. Kita wajib beriman dengan dua-dua malaikat Jibril, Mikail. Tetapi orang Yahudi dia tak percaya dengan Jibril. Orang Yahudi dia bermusuh dengan Jibril. Kita tak ada yang kita bermusuh. Sama ada Jibril ke atau Mikail, kita beriman. Kita tak bermusuh dengan dua-duanya. Tapi orang Yahudi bermusuh dengan Jibril, tetapi dia tak bermusuh dengan Mikail.
Kenapa orang Yahudi bermusuh dengan Jibril? Kerana Jibril itu yang menyampaikan wahyu, menurunkan wahyu. Dia jugalah yang membongkar segala rahsia-rahsia orang Yahudi. Rahsia-rahsia orang Yahudi, sifat-sifat orang Yahudi, perangai-perangai Yahudi, kan? Semuanya didahkan oleh Jibril. Sebab apa? Melalui Al-Quran lah, wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dan sebagai sahabat. Jadi sahabat yang tak tahu tentang perangai Yahudi, hari ini mereka tahu bagaimana perangai Yahudi. Betul tak? Macam tu. Okay? Yahudi ni ialah di Mekah, Madinah tak ada Yahudi, betul lah. Tak ada. Dia tanah haram. Dua tanah haram, mana ada Yahudi, orang kafir tak boleh masuk. Dua tanah haram. Kan dia ada tu kat signboard tu untuk Muslim sahaja. Signboard dia ada kan. Signboard untuk Muslim sahaja. Mana yang bukan Muslim tidak dibenarkan masuk. Dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Di masjid masuk kan? Sini masih boleh sebab kita bukan tanah haram. Kita bukan tanah haram. Tujuan masuk tu lawatan je lah. Di apa? Di masjid negara ke ataupun masjid besi, masjid Putrajaya pun memang dibagi masuk. Tapi kalau lawatan ya. Lawatan sajalah tengok, kena pakai tutup aurat lah. Tutup aurat. Dibenarkan masuk, kan? Dan ada briefing lah. Tak adalah orang kata sekadar masuk, tidak ada briefing, kena ada dia masuk, ada briefing penerangan, kan? Gitu. Tutup aurat, gitu. Dia adalah jadual dia kan, masuk. Baik, kemudian lagi Israel, inilah mendiam satu kala ni mencabut roh Israel, maut kan, cabut roh dan nyawa semua manusia, sama ada jin, syaitan, malaikat, semua sini akan cabut. Israfil, ni mendiam satu kala, trumpet. Rakib Atib, mencatat segala amal kebaikan, mencatat segala keburukan, kebaikan dan kejahatan. Munkar Nakir, Ridwan, Munkar Nakir, mana yang bertanya untuk jawab dalam kubur, di alam kubur. Nampak? Jadi kita kena percayalah, percaya dan yakin adanya soal jawab dalam kubur. Gitu. Okay? Ridwan, jaga syurga. Malik, menjaga neraka. Okay, ni 10 malaikat ni yang wajib kita tahu, kita beriman. Yang lain-lain tu tambah-tambahan je. Tak tahu pun tak apa lah, tahu lagi elok. Belum wajib tahu lah. Ya. Dia ada malaikat-malaikat tadi kan. Malaikat apa tu? Safara, Karabiyun, Hafazah, malaikat Hafun kan. Hafun, Hamlatul Arsi, malaikat Rohaniyun kan, Rohaniyun. Kemudian ada malaikat-malaikat yang mengambilkan doa. Setiap kali kita baca doa, dia termasuk malaikat yang mengambilkan doa. Gitu. Banyaklah dia. Habis betul lah. Masa pun habis. InsyaAllah dengan apa yang kita bincang pada malam ini, insyaAllah kita akan mula makan. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shalihan wa alam taqabbalan rizqan halalan wa barakatan katsiran. Wasyana fatai alim law lana qulubana min nuri ma ta'ala wa ta'ala. Allahumma salli bidin Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'di taqabbal.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين قبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم